China, sebuah negara yang pernah digelar sebagai jantung dunia. Dahulu kilang-kilangnya beroperasi 24 jam tanpa henti dengan ribuan kren memenuhi ruang angkasa. Namun kini, apa yang menyelubungi ekonomi kedua terbesar di dunia ini bukanlah kehangatan pertumbuhan seperti dahulu, melainkan kesunyian yang mencengkam sehingga ke tulang sumsum. Cuba Anda berjalan di dalam pusat beli belah gergasi di Beijing. Dahulu ruang luas ini bergema dengan bunyi tapak kaki puluhan ribu pengunjung dan dipenuhi deretan kedai jenama mewah. Kini hanya bunyi tapak kaki Anda sendiri yang memecah kesunyian. Eskalator terhenti, tingkap pameran dilitupi debu tebal. Restoran yang dahulunya sentiasa beratur panjang, kafe tempat anak muda berkumpul semuanya kini kosong melompong, seolah-olah penghuninya lenyap dalam sekelip mata. Kertas dinding mula mengelupas dan hanya papan tanda untuk disewa yang terpampang sepi di sana-sini. Keadaan yang sama berlaku di Lujiazui, Shanghai. Lorong-lorong yang digelar bandar tanpa tidur dan sentiasa riuh dengan gelak tawa kini tenggelam dalam kegelapan tanpa lampu jalan. Para pemilik kedai yang beberapa tahun lalu beribut hak perniagaan di sini kini berputus asa dan meninggalkan bandar secara diam-diam kerana tiada sesiapa mahu mengambil alih premis mereka walaupun ditawarkan secara percuma. Ini bukanlah kemelesetan ekonomi biasa yang bersifat sementara. Ini adalah keruntuhan gelembung hartanah, beban hutang kerajaan tempatan dan herotan sosial akibat kadar kelahiran yang merosot tajam. Faktor-faktor ini saling berkait mula menghancurkan kapal gergasi bernama China ini dari dalam. Pernahkah kita menyaksikan dalam sejarah manusia sebuah eksperimen ekonomi berskala besar berakhir dengan begitu mendadak? Apa yang akan saya ceritakan selepas ini adalah wajah sebenar ekonomi China yang tidak akan disiarkan dalam berita rasmi. Mengapa kilang dunia kini menjadi gudang dunia? Mengapa anak muda mula berputus asa dan menjerit bahawa mereka adalah generasi terakhir? Adakah di penghujung kesunyian ini menanti sebuah harapan atau kegelapan tanpa dasar? Hari ini kita akan membuka pintu kebenaran tersebut di saluran Malaysia yang indah. Di jantung sistem ekonomi gergasi China, pernah wujud sebuah peranti yang dipanggil enjin emas. Peranti itu adalah pembangunan hartanah. Enjin ini menyokong 30% pertumbuhan negara, membiayai kerajaan tempatan dan memberi impak impian kepada rakyat untuk menjadi kaya. Namun kini enjin tersebut telah berubah menjadi peranti pemusnah yang memakan dirinya sendiri. Untuk memahami skala tragedi ini, kita perlu melihat angka 90 juta. Ini adalah jumlah rumah kosong yang terbengkalai di seluruh China. Jika satu isi rumah terdiri daripada 3 orang, ia cukup untuk menampung 230 juta orang, bermaksud seluruh penduduk kepulauan Jepun boleh dimasukkan ke dalamnya sebanyak 2 kali ganda. Inilah konkret hutang yang terbiar luas di benua tersebut. Mengapa perkara luar biasa ini berlaku? Ini kerana 1.4 bilion rakyat China telah terperangkap dalam jerat aset yang dipasang oleh struktur sosial mereka sendiri. Sepatutnya terdapat banyak cara untuk melabur wang. Namun di China, pasaran saham tidak telus dan boleh jatuh merudum dalam sekelip mata hanya dengan satu kenyataan: kerajaan menyimpan di bank pula hanya memberikan faedah yang sangat kecil, manakala penghantaran wang ke luar negara dihadkan dengan ketat oleh pemantauan kerajaan. Akhirnya satu-satunya jalan yang dipilih oleh rakyat adalah kepercayaan bahawa hanya tanah yang tidak akan mengkhianati. Dengan kata lain, pelaburan hartanah. Percaya bahawa harga rumah akan terus meningkat, rakyat meleburkan seluruh harta mereka ke dalam bongkah konkret ini. Kesannya lebih 70% daripada aset isi rumah di China tertumpu kepada hartanah. Rakyat China menukarkan semua simpanan dan saham mereka menjadi dinding rumah. Selagi harga meningkat, semua orang mabuk dalam ilusi kekayaan dan menikmati penggunaan yang mewah. Namun sebaik sahaja gelembung pecah dan harga mula jatuh, dinding itu bukan lagi pelindung keluarga tetapi menjadi penjara tanpa jalan keluar. Terikat dengan rantaian pinjaman perumahan yang perlu dibayar sepanjang hayat mereka, hanya mampu melihat nilai aset mereka lebur begitu sahaja. Inilah punca utama mengapa ekonomi China kini kaku. Apa yang memburukkan lagi keadaan ini adalah sistem jualan unik China, yaitu sistem prajualan pre-sale. Ini adalah sistem di mana pelanggan perlu membayar harga penuh dan memulakan pinjaman bank sebelum apartemen siap dibina. Malah ada yang ketika tanah masih kosong. Berbeza dengan Jepun yang mewajibkan penyerahan selepas siap, di China ramai anak muda dibebani hutang seumur hidup untuk rumah yang belum wujud di dunia ini. Bagi syarikat pembinaan ini adalah alkimia sains penukaran logam kepada emas yang hebat. Mereka menggunakan tunai besar daripada jualan rumah yang belum siap untuk membeli lebih banyak tanah dan melancarkan projek baharu.
Pendek kata mereka membayar hutang lama dengan pelanggan baharu satu kitaran seperti skim cepat kaya atau skim Ponzi. Syarikat gergasi seperti Evergrande Group membesar seperti raksasa melalui kitaran gila ini. Namun apabila roda ini terhenti, yang tinggal hanyalah timbunan runtuhan yang tidak siap. Apabila syarikat pembinaan menghentikan kerja kerana kekurangan dana, apa yang tinggal di tangan pengguna hanya timbunan keluli yang tidak boleh didiami dan potongan pinjaman bank setiap bulan. Rumah tiada tetapi hutang tetap kekal. Keputusasaan inilah yang mencetuskan gerakan boikot pembayaran pinjaman perumahan di seluruh China pada tahun 2022. Jika rumah tidak diserahkan, kami tidak akan bayar. Ini bukan sekadar protes biasa tetapi pengisytiharan perang daripada rakyat terhadap sistem kewangan yang menjadi akar tunjang negara. Kini berlakunya lingkaran kejatuhan bersama di mana tiada pemenang. Kerajaan tempatan juga merupakan rakan subahat dalam kegilaan ini. Penjualan tanah adalah sumber pendapatan terbesar mereka dan semakin banyak bangunan dibina, semakin tinggi prestasi pegawai tempatan. Oleh itu, di padang rumput yang tiada penghuni, tiba-tiba muncul deretan pencakar langit seperti di New York. Tempat-tempat ini kini dipanggil bandar hantu. Pada waktu malam, dalam deretan apartemen yang mampu menampung ribuan keluarga, hanya beberapa unit sahaja yang bernyala lampu. Pemandangan bandar yang menyeramkan itu bukan lagi simbol pertumbuhan, melainkan pusara kepada herotan besar ekonomi China. Apabila 70% aset keluarga bertukar menjadi sampah, 90 juta rumah kosong menekan pasaran dan kepercayaan terhadap sistem prajualan hancur, berkecai keruntuhan kuasa besar ini menjadi takdir yang tidak dapat dielakkan lagi. Jika keruntuhan pasaran hartanah adalah tragedi di depan tabir, di belakang tabir pula wujud raksasa hutang yang lebih besar dan menakutkan. Itulah beg duit rahsia kerajaan tempatan atau dikenali sebagai LGFV Local Government Financing Vehicle (LGFV). Akaun gelap yang tidak pernah muncul dalam statistik rasmi, inilah yang boleh dianggap sebagai penjenayah sebenar yang membusukkan ekonomi China dari akarnya. Jumlah keseluruhan hutang yang ditanggung oleh raksasa ini dianggarkan mencecah 9 trilion hingga 12 trilion USD, kira-kira 1,800 trilion yen Jepun. Ini adalah angka astronomi yang melebihi separuh daripada kekayaan yang dihasilkan oleh negara China sendiri. Bagaimana kerajaan sebuah negara boleh mengumpul hutang gelap yang begitu besar? Di sebaliknya tersembunyi helah angka yang licik. Pada asalnya kerajaan tempatan China dilarang meminjam wang secara bebas oleh undang-undang. Namun kerajaan pusat sentiasa menetapkan kuota kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika mereka tidak membina bangunan dan meningkatkan angka pertumbuhan jalan, kenaikan pangkat bagi pegawai tempatan akan tertutup. Maka mereka mencipta LGFV sebagai peranti pusingan khas. Kerajaan tempatan menubuhkan syarikat atas nama syarikat pelaburan dan syarikat itulah yang meminjam wang daripada bank. Helah yang dilakukan sangat jahat. Kerajaan tempatan menyerahkan tanah yang mereka miliki kepada syarikat ini. Maka tanah kosong yang tiada apa-apa nilainya ditulis semula sebagai aset bernilai tinggi dalam buku akaun. Dengan menggunakan aset itu sebagai kagaran, mereka mengeluarkan lebih banyak dana daripada bank. Wang yang dipinjam digunakan untuk membina jalan raya, kemudian mereka mendakwa nilai tanah di sekeliling jalan tersebut telah meningkat dan menggunakan dakwaan itu untuk membuat lebih banyak hutang lagi. Menggunakan hutang untuk memalsukan nilai dan nilai palsu itu digunakan untuk menarik lebih banyak hutang. Lingkaran tanpa head inilah identiti sebenar LGFV. Sistem ini hanya boleh berfungsi dengan satu syarat mutlak: harga tanah mesti meningkat selama-lamanya. Melalui LGFV, kerajaan tempatan melakukan pembangunan menaikkan harga tanah secara paksa dan menjualnya pada harga tinggi kepada pemaju hartanah. Keuntungan jualan itu digunakan untuk membayar faedah hutang dan melabur dalam pembangunan seterusnya. Kebergantungan kepada wang jualan tanah ini mencecah 40% daripada pendapatan kerajaan tempatan. Namun kini dengan keruntuhan gelembung hartanah, kitaran ini terhenti sepenuhnya. Pemaju kehilangan keupayaan untuk membeli tanah dan harga tanah terus merosot. Apabila nilai tanah yang dicagarkan jatuh, bank mula enggan memberikan pinjaman. LGFV yang kini tidak mampu membayar faedah sekalipun terpaksa meminjam wang daripada peminjam haram untuk membayar hutang lama. Keadaan skim Ponzi di peringkat akhir. Letupan hutang gelap ini sudah mula memusnahkan kehidupan harian rakyat. Apabila LGFV mengalami kekurangan tunai, kewangan kerajaan tempatan sebagai ibu mereka juga akan runtuh secara rantaian. Kini di banyak bandar tempatan, pemandangan yang sukar dipercayai menjadi kenyataan. Gaji penjawat awam tidak dibayar selama berbulan-bulan dan perkhidmatan asas seperti polis bomba dan pembersihan mula terhenti.
Di sebuah bandar bekalan pemanas musim sejuk dihentikan manakala di bandar lain bas awam berhenti beroperasi kerana tidak mampu membayar minyak. Lampu jalan terpadam dan sampah bertimbun di jalanan. Itulah rupa sebenar setelah sihir hutang yang menyokong pertumbuhan palsu hilang mendedahkan realiti yang kejam. Kerajaan pusat cuba mengambil alih hutang tersebut tetapi itu hanyalah menangguhkan masalah. Tiada sihir di dunia ini yang dapat melenyapkan hutang sebesar 1,800 triliun yen tanpa sebarang kesan. LGFV dahulunya adalah doping yang membesarkan ekonomi, tetapi kini kesan sampingannya sedang merakuni seluruh badan. Hutang yang terkumpul akibat perakunan gelap kini menjadi beban besar yang akan mengheret seluruh sistem kewangan. Apabila sistem Ponzi ini runtuh sepenuhnya, China akan dipersoalkan tentang keupayaannya untuk membayar hutang sebagai sebuah negara. Apa yang kita saksikan bukanlah sekadar kemelesetan biasa, tetapi proses sejarah di mana istana pasir yang dibina di atas angka palsu runtuh di bawah beratnya sendiri. Apabila ilusi hartanah dan kewangan runtuh, impaknya mula memusnahkan kehidupan rakyat secara nyata. Apa yang berlaku di jalanan China sekarang bukan sekadar kemelesetan ekonomi, tetapi gambaran kejam ekonomi sebenar real economy yang dahulunya menguasai dunia sebagai kilang global. Simbol kepada keadaan ini adalah Shenzhen di wilayah Guangdong. Dahulu digelar sebagai Silicon Valley perkakasan yang menghasilkan gadget terbaru dunia, kini bandar ini kehilangan kegemilangannya dan diselubungi kesunyian yang menyeramkan. Cuba berjalan di kawasan perindustrian. Dahulu bunyi mesin yang memekakkan telinga bergema 24 jam, kini hanya bunyi angin yang kedengaran. Pintu kilang dikunci dengan rantai berkarat dan papan kenyataan memaparkan notis pemberhentian operasi bertarikh beberapa bulan yang lalu. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat di seluruh dunia mempercepatkan langkah keluar dari China. Alasannya bukan sekadar kerana kos buruh yang meningkat, tetapi kerana risiko yang tidak dapat diramal di mana peraturan boleh berubah esok hari mengikut kehendak kerajaan. Modal dunia melarikan diri kerana ketakutan. Apabila syarikat gergasi seperti Apple dan Samsung memindahkan pangkalan pengeluaran ke Vietnam atau India, ribuan kilang kecil dan sederhana di belakang mereka kehilangan tempat bergantung dalam sekelip mata. Bandar yang dahulunya menghasilkan setiap skru dan papan litar kini kehilangan pesanan, meninggalkan mesin canggih dan timbunan gaji yang tidak mampu dibayar. Berhentinya kilang dunia bukan sekadar bermaksud ekspor berkurang. Ia bermaksud pendapatan tunai bagi ratusan juta pekerja migran terputus. Wang yang sepatutnya dihantar pulang ke kampung halaman lenyap menyebabkan ekonomi di kawasan luar bandar turut membeku secara rantaian. Akar tunjang ekonomi China kini sedang runtuh dari dasarnya. Kesan ekonomi ini lebih jelas kelihatan di sektor yang paling hampir dengan kita, premis makanan. Dilaporkan bahawa pada tahun 2025, jumlah restoran yang terpaksa ditutup di seluruh China mencecah kira-kira 3 juta premis. Lorong-lorong makanan yang dahulunya riuk dengan suara pelanggan sehingga lewat malam kini menyaksikan kedai-kedai menutup pintu pengatup shutter satu demi satu. Seorang pemilik kedai kecil di lorong Shanghai berkata sebelum pulang ke kampungnya, bukan kedai saya yang lingkup tetapi bandar ini yang sedang mati. Puncanya adalah dompet pengguna yang tertutup rapat. Apabila hartanah sebagai satu-satunya aset mereka merosot nilainya dan gaji menurun manakala harga barang meningkat, orang ramai mula memotong perbelanjaan mewah seperti makan di luar dan hiburan. Dahulu rakyat China berani berbelanja walaupun dengan berhutang kerana harapan masa depan. Namun kini mereka cuba menyimpan setiap sen tunai kerana kebimbangan terhadap hari esok. Apabila penggunaan berhenti kedai lingkup, apabila kedai lingkup pengangguran meningkat dan penggunaan menjadi lebih sejuk, lubang benam deflasi ini terus menelan kehidupan rakyat. Keadaan di pusat beli belah bandar yang menempatkan kedai jenama mewah juga menyedihkan. Di bawah lampu yang berkilauan pelanggan sangat jarang kelihatan manakala pekerja kedai hanya memandang skrin telefon pintar dengan bosan. Kemana hilangnya orang yang dahulunya memborong barangan jenama sebagai simbol kekayaan akibat golongan pertengahan yang jatuh miskin dan golongan kaya yang mula menyembunyikan aset permintaan domestik telah mengecut ke tahap hadnya. Malah perniagaan dalam talian yang menjadi benteng terakhir juga tidak lagi sehebat dahulu. Syarikat IT gergasi melakukan pemberhentian pekerja secara besar-besaran dan jurutera berpendidikan tinggi yang dahulunya dianggap golongan berjaya kini terpaksa bekerja sebagai penghantar makanan untuk menyambung hidup. Runtuhnya ekonomi sebenar bermaksud negara kehilangan darahnya. Angka di atas kertas seperti hartanah dan kewangan hanya boleh wujud jika terdapat asas kukuh daripada buruh dan penggunaan di lapangan.
Apabila kilang sebagai asas itu terhenti, restoran lenyap dan pengguna berputus asa terhadap masa depan, tiada lagi dasar yang dapat mengembalikan kepercayaan rakyat. Kita bukan sekadar menyaksikan kemelesetan sementara, tetapi detik bersejarah di mana sistem gergasi bernama keajaiban China yang dibina selama berpuluh tahun mula berkarat, berhenti berfungsi dan akhirnya terurai. Melampaui keruntuhan ekonomi yang sedang berlaku, terdapat jalan mati dead end muktamad yang dihadapi oleh negara China. Itulah penuaan penduduk dan penyusutan kadar kelahiran pada kelajuan yang tidak pernah dilihat dalam sejarah manusia. Dan realiti kejam yang dipanggil menjadi tua sebelum menjadi kaya. Pada tahun 2025, jumlah kelahiran di China akhirnya jatuh di bawah 8 juta orang. Ini bukan sahaja nilai terendah sejak penubuhan Republik Rakyat China pada tahun 1949, malah jika menoleh ke belakang dalam sejarah, ia bermaksud kadar ini telah jatuh ke tahap yang sama dengan zaman Maharaja Qianlong dari dinasti Qing pada abad ke-18 Puan. Gergasi yang dahulunya menguasai dunia sebagai kilang global dengan senjata populasi 1.4 billion, kini kehilangan sumber kecergasannya dan ditarik kembali ke dalam sejarah. Mengapa anak muda berhenti mahu memiliki anak? Di sebaliknya terdapat keputusasaan yang lebih mendalam daripada sekadar masalah wang. Satu ayat yang tersebar di media sosial sebelum dipadamkan dengan pantas menggambarkan suasana sekarang. Kami adalah generasi terakhir. Ini adalah kata-kata seorang pemuda yang berdepan dengan pihak berkuasa di bawah dasar yang ketat. Apabila diugut bahawa keluarga kamu akan dihukum sehingga 3 generasi jika kamu tidak bekerja sama, dia menjawab dengan dingin. Saya tidak mempunyai generasi seterusnya. Inilah yang terakhir. Kata-kata ini melambangkan keputusasaan yang dikongsi oleh anak muda sekarang. Bagi mereka, mempunyai anak bukan lagi simbol kebahagiaan. Dalam masyarakat yang mempunyai jurang perbezaan yang melampau, persaingan tanpa penghujung dan masa depan tanpa kebebasan, mereka merasa seperti melakukan dosa jika mencampakkan mangsa baharu ke dalamnya. Keputusan untuk tidak melahirkan anak adalah keputusan rasional demi kelangsungan hidup. Di China sekarang, seorang anak muda perlu menanggung tekanan struktur 4-2-1, iaitu menyara 2 orang ibu bapa dan 4 orang datuk nenek. Kos pendidikan mencecah beberapa kali ganda pendapatan tahunan dan kos membesarkan anak adalah antara yang tertinggi di dunia. Sementara itu, kadar pengangguran anak muda secara realitinya melebihi 20%. Bagi mereka yang sudah cukup payah untuk menyara hidup sendiri, perkawinan dan kelahiran, anak hanyalah perjudian berisiko tinggi yang boleh menghancurkan hidup. Gerakan anak muda yang dipanggil Tangping berbaring flat, iaitu hidup dengan keperluan paling minimum dan enggan bekerja keras, adalah satu bentuk terorisme senyap sebagai tanda protes enggan menjadi tenaga buruh yang diperlukan negara. Istilah menjadi tua sebelum menjadi kaya menyembunyikan kelemahan maut China. Jepun dan negara barat menghadapi penuaan penduduk selepas negara menjadi kaya dan jaminan sosial telah mantap. Dalam erti kata lain, mereka menghadapi hari tua dengan simpanan yang mencukupi. Namun China dilanda gelombang penuaan yang pantas ketika pendapatan per kapita masih di tahap negara membangun. Di China sekarang, populasi warga emas telah melebihi 300 juta orang. Namun sistem pensiun yang menyara mereka diramalkan akan kehabisan dana dalam masa beberapa tahun lagi. Generasi bekerja terus berkurang manakala warga emas yang perlu disara terus bertambah. Kerajaan China tidak mempunyai cara untuk melarikan diri daripada tarikan graviti ini. Kepulangan kadar kelahiran ke zaman Maharaja Qianlong adalah simbol bahawa sihir bonus demografi yang dinikmati China selama berpuluh tahun telah hilang dan negara itu kembali kepada reality head physical. Tidak kira berapa banyak kerajaan menyeru rakyat melahirkan anak atau mengedarkan elaun, mereka tidak dapat mengubah keyakinan dalam hati anak muda bahawa tiada masa depan dalam masyarakat ini. Gravity dynamic populasi akan menghancurkan segala cita-cita politik dan pemantauan pihak berkuasa secara saksama. Di tengah-tengah kapal gergasi China yang sedang tenggelam jeritan anak muda, kami adalah generasi terakhir, mungkin merupakan noktah sejarah paling menyedihkan yang ditulis oleh negara itu sendiri. Tenaga terbesar yang menggerakkan ekonomi adalah kepercayaan. Pelaburan dan perniagaan baharu bermula apabila wujud rasa selamat bahawa dunia akan berjalan mengikut peraturan yang sama esok hari. Namun rasa selamat itu telah hilang sepenuhnya daripada China sekarang, digantikan dengan lubang hitam maklumat yang mula menelan segala-galanya. Antara tahun 2023 hingga 2024, apa yang mengejutkan dunia bukan sekadar kemerosotan ekonomi. Pegawai tinggi negara seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Luar hilang dari pandangan umum satu demi satu tanpa sebarang penjelasan. Adakah mereka ditangkap atau dilenyapkan, tiada penjelasan rasmi, kewujudan mereka hanya dipadamkan daripada sejarah.
Ketidaktentuan yang menyeramkan ini adalah punca utama mengapa pelabur dari seluruh dunia melarikan diri dari China sekarang. Ekonomi moden bergerak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu. Namun China sekarang telah kembali ke zaman pemerintahan manusia, di mana segala-galanya ditentukan oleh kehendak seorang pemimpin sahaja. Perniagaan yang disokong negara semalam boleh diharamkan tiba-tiba esok hari hanya dengan satu kata-kata pemimpin. Tindakan keras mengejut terhadap syarikat IT dan pemusnahan industri pusat tuition dalam sekelip mata adalah contoh tipikal tiada perbincangan atau amaran awal. Yang ada hanyalah mood pemimpin tertinggi dan tindakan melampau orang bawahan yang ketakutan. Bagi pelabur, apa yang lebih menakutkan daripada kerugian adalah ketidaktelusan di mana peraturan boleh berubah esok hari. Tidak kira betapa jujurnya Anda berniaga, seluruh harta Anda boleh dirampas mengikut arah angin politik. Adalah lumrah bagi syarikat yang waras untuk melarikan diri dari tempat yang menyerupai kasino seperti ini. Ketidaktelusan ini juga merebak ke dunia angka. Kerajaan China berhenti mendedahkan data yang tidak menyebelahi mereka. Sebaik saja kadar pengangguran anak muda mencatatkan rekod terburuk, mereka menukar kaedah pengiraan atau menghentikan pengumuman sepenuhnya. Kadar pertumbuhan KDNK yang diumumkan juga sangat berbeza dengan keadaan ngeri di lapangan, seolah-olah angka-angka cantik itu telah disediakan lebih awal. Pasaran yang disekat maklumatnya adalah seperti lubang hitam. Cahaya, yaitu kebenaran, tidak dapat keluar dan orang luar tidak dapat mengukur apa yang berlaku di dalam. Data yang dahulunya dipercayai dunia kini hanya mempunyai nilai sebagai propaganda politik. Di tempat di mana kebenaran tidak kelihatan, tiada lagi orang yang berani mengambil risiko untuk mencuba. Kebekuan hati inilah racun terbesar yang membusukkan ekonomi China dari dalam. Kerosakan yang dibawa oleh pembersihan politik terhadap ekonomi tidak terhingga. Usahawan mula takut untuk menonjolkan diri dan lebih mengutamakan pilihan yang tidak menimbulkan kemarahan politik daripada melahirkan ide baharu. Yang tinggal di pasaran yang kehilangan kecergasan hanyalah syarikat lama yang hidup dengan subsidi kerajaan dan rakyat yang terlambat melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Lubang hitam maklumat akhirnya akan menelan diri mereka sendiri. Maklumat yang betul tidak sampai ke peringkat atasan, membawa kepada keputusan salah yang berulang dan penipuan demi penipuan dilakukan untuk menutup kegagalan tersebut. Apabila lingkaran negatif ini lengkap, pasaran China akan berubah menjadi pulau terpencil yang terputus sepenuhnya daripada dunia. Setakat ini kita telah melihat jurang keruntuhan yang berlaku di dalam China. Namun ini bukanlah kebakaran di seberang sungai bagi kita. Apabila kapal gergasi China tenggelam, pusaran besar yang terhasil akan pasti menelan negara jiran termasuk Jepun. Kehidupan harian kita dan poket Anda juga sudah berada dalam zone impact-nya. Impak pertama adalah gangguan bekalan barangan yang menyokong kehidupan. Telepon pintar, kereta dan peralatan elektrik yang ada di sekeliling kita kebanyakan masih bergantung kepada komponen dan bahan mentah buatan China. Jika kilang di China terhenti, bukan sahaja produk tidak sampai, tetapi yang lebih menakutkan adalah ekspor deflasi di mana China melong stok yang tidak terjual di dalam negara ke seluruh dunia dengan harga murah. Sekilas pandang ia nampak menguntungkan kerana boleh dibeli dengan murah, tetapi ini akan merampas keuntungan pengeluar tempatan dan akhirnya memburukkan lagi realiti di mana gaji Anda tidak meningkat. Impak kedua adalah kesan langsung kepada aset kita. Pada masa ini, harga hartanah seperti apartemen mewah di Tokyo dan Osaka disokong oleh pelabur China yang membeli sebagai tempat perlindungan modal. Namun jika gelembung di tanah air mereka pecah dan mereka memerlukan wang, apa yang akan berlaku? Mereka akan menjual hartanah di Jepun secara besar-besaran untuk mengumpul tunai. Pada masa itu, nilai rumah Anda juga berisiko jatuh merudum seperti kesan domino. Selain itu, kejatuhan harga saham syarikat yang banyak berurus niaga dengan China dan kehilangan pelancong juga pasti akan memberi kesan kepada pengurusan pensiun dan persekitaran pekerjaan di kawasan Anda. Ramai yang berfikir Jepun masih selamat, tetapi keadaan sedang berkembang secara senyap namun pasti. Ingatlah apa yang berlaku kepada mereka yang mengabaikan amaran ketika gelembung Jepun pecah dahulu. Apabila jiran gergasi bernama China tumbang serpihannya, pasti akan menimpa kepala kita. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuang sikap optimis tanpa asas dan mula memikirkan pertahanan konkret untuk melindungi kehidupan sendiri. Kita sekarang sedang menyaksikan pengakhiran sebuah era. Kisah pertumbuhan pesat China yang dahulunya dipuji sebagai keajaiban dunia kini sedang menuju ke bab terakhir. Ini bukan sekadar kemelesetan sementara, tetapi hasil daripada istana pasir yang dibina di atas angka palsu dan hutang melampau yang akhirnya mencapai head physicalnya.
Meramal masa depan bukanlah perkara mudah, tetapi satu perkara yang pasti, ekonomi gergasi China tidak akan kembali meletup seperti dahulu lagi. Apa yang akan kita hadapi mulai sekarang bukanlah kegemilangan, melainkan genangan panjang dan proses kemerosotan yang sunyi selama berpuluh tahun atau lebih. Jadi apakah persediaan yang boleh kita lakukan sebagai individu di tengah-tengah sisa keruntuhan ini? Ia adalah dengan mempunyai mata yang tajam untuk membezakan kebenaran maklumat dan mengamalkan konsep kepelbagaian risiko risk diversification dengan tidak terlalu bergantung kepada satu negara atau pasaran tertentu. Sudah tiba masanya untuk memeriksa dengan dingin sejauh mana aset Anda atau keuntungan syarikat tempat Anda bekerja terikat dengan risiko China dan mengambil langkah pertahanan konkret seperti memastikan simpanan tunai di tangan. Kata-kata tidak mungkin hanyalah alasan terakhir bagi mereka yang lalai dalam membuat persediaan. Jika menoleh ke belakang dalam sejarah keruntuhan empayar besar sentiasa bermula secara senyap namun muktamad. Kebenaran yang disampaikan dalam video ini adalah peta dan senjata untuk Anda terus hidup dalam masa depan yang mencabar. Pusat beli-belah yang kosong, tuntutan pinjaman yang tidak berhenti, dan anak muda yang menjerit bahawa mereka adalah yang terakhir. Untuk mengelakkan kegelapan yang menanti di penghujung kesunyian itu, apakah pilihan yang Anda buat hari ini? Pilihannya ada di tangan Anda sendiri. Melalui dokumentari kali ini di Malaysia, yang indah, apakah perasaan Anda semua keruntuhan senyap yang berlaku di negara jiran ini mungkin adalah cermin yang memantulkan masa depan kita? Jika kandungan kali ini memberi peluang untuk mengubah sudut pandangan Anda, sila tekan butang suka, like dan langgan subscribe saluran ini. Sokongan Anda adalah kekuatan terbesar untuk saluran ini terus memburu kebenaran. Juga, adakah terdapat peristiwa di sekeliling Anda yang membuatkan Anda merasakan kesan ekonomi China? Sama ada perubahan harga hartanah atau perubahan dalam kerjasila? Kongsikan pendapat dan pengalaman sebenar Anda di ruangan komen. Perkongsian ilmu daripada setiap individu adalah kunci untuk kita mengharungi zaman pergolakan ini. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Jumpa lagi dalam kebenaran yang seterusnya.